Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini saya ada teman-teman yang berkunjung dengan saya. Sepatutnya saya buat live seorang-seorang, ada teman. Tapi teman-teman ini kemudian kita ceritakan kita punya ini dulu. Ni uh, apa khabar Saudara Azrul Jalil? Moga anda sihat walafiat. Ini satu lagi line tu. Macam mana line saya tak ada lagi tu? Pelayar-pelayar kita yang saya tak santuni. Apa khabar Saudara Zamari FC, Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Izzuddin Uzzidin dari Pulau Pinang. Terima kasihlah saudara saban malam menemani saya. Kadang-kadang saya sendirian, kadang-kadang saya bersama. Ini jangan bercakap. Mic on. Saudara. Sudah. Ya, saudara Ilyas Muhammad, saudara Ahmad Hazami, saudara Richard Bakri, saudara Azrul Jalil, saudara Azhar M. Apa khabar saudara Abdul Rahman Abdullah, saudara Hani Abdullah, saudara Rosini Korongot daripada Sarawak. Cik dari Sarawak, manjir sekarang ni. Selamat Mak, Maksud BM, Mozik Yasin, Jebat Pembela, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Ya, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Dah sampai Sungai Petani ke belum? Saudara. Saudara Izu, saudara Derek Wu. Baik saudara. Hari ini hari Ahad. Kita baru lepas bersantai-santai, cuti hujung minggu saudara. Dan hari ini tanggal 17 Disember. Merupakan 85 hari lagi saudara. Kita akan menyambut kehadiran Fajar Ramadan. Tinggal 85 hari. Dan kerana 17 hari ini, saya tinggal lagi 13 hari saja, saya. 13 hari lagi kita akan menutup diary ataupun kalender tahun 2023 untuk kita menghadapi tahun 2024. Bagaimanapun, jangan lupa saya, hari ini hari yang ke-1364. Virus sebut melanda negara kita. Laporan saya terima hari ini, saudara, daripada 1364. Hari yang ke-1364, nampak gayanya tiba-tiba saja, ia meledak saja, jangkitan meledak daripada 10 Disember hingga 16 Disember. Terdapat sekitar 20,696 jangkitan dalam tempoh seminggu saja. Dan ada kematian sejumlah 28 kematian dalam tempoh seminggu. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi? Jumlah kematian yang terkumpul sudah pun 37,225 orang. Sejak virus sebut melanda. Dan saya melihat nampak gayanya Selangor paling tinggi, 6,449 jangkitan. Saudara, begitu juga di wilayah Persekutuan, 3,357. Serap sejuk juga saya. Sebab orang rumah saya pun nampak gayanya dah tersadai dah tu. Kena kuarantin lagi, saya baru nak lega-lega. Tiba-tiba dalam keluarga saya pula datang lagi demam, terpaksa di kuarantin lagi. Dan saya melihat di Kedah, ada 1,048 jangkitan, tinggi. Saudara, begitu juga di Melaka, 1,589. Tapi semua negeri meningkat. Daripada 2 minggu lalu, iaitu jangkitannya sekarang ni naik kepada 20,696 jangkitan. Jadi saudara, saya mohon agar kita jaga kebersihan diri, lakukan penjarakan sosial, pastikan kita menjaga keluarga kita. Hanya kitalah saja yang mampu untuk menyelamatkan keluarga kita. Baik, saudara, saya e-commerce kita tak ada lagi. InsyaAllah minggu-minggu depan nanti. Dan juga hari ini, saudara, adalah hari yang agak menyedihkan saya. Kerana sahabat saya, penyanyi Ibnu Nizar, jam 3.30 petang tadi, Ibnu Nizar disahkan kembali ke rahmatullah selepas 3 hari. Beliau ditidurkan untuk berawatan apabila lakukan pembedahan otaknya. Dan pada jam 3.30 petang tadi, Allahyarham penyanyi Ibnu Nizar, secara dia 3 bulan, 4 bulan dia menghadapi penyakit kanser iploma dan kembali ke pangkuan ilahi. Saya mengajak teman-teman, kalau boleh marilah kita sedekahkan surah Al-Fatihah untuk mengiringi perjalanan ruhnya kembali ke negeri yang abadi. Kita juga akan kembali ke sana, saudara. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Ibnu Nizar dan kepada keluarganya. Saya mengharapkan agar bertabahlah menghadapi dugaan ilahi. Semua itu kena ingat, saudara. Hidup ini pertunangannya kematian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Begitulah saudara keadaannya, apa kita boleh buat. Itu hidup ini pertunangannya kematian saudara. Baik saudara. Kita skip lah naluri kehidupan ni saudara, tapi saya harus mengingatkan teman-teman. Saya juga perlu mengingatkan pimpinan di Anjung Kuasa di Sri Perdana, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Ya saudara. Dan saudara, macam mana ni? Tolong tengok ni. Ni tiba-tiba dia terhenti tu. Dan saya mengingatkan teman-teman, kalau boleh, live saya ini adalah live pencerahan politik, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Bila saya beri komen, sebab saya ada tamu malam ni, saudara. Tamunya saya tak sebut siapa lagi, sabar dulu, saudara. Bagi tetamu saya relax dulu, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jika anda ada persoalan, anda boleh hantar, kirimkan kepada saya. Tak ada masalah untuk kita santuni. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara, terima kasih saudara Puan Marina, saudara Hajah Comel-Comel. Begitu juga Raja Kamal Raja Baizan. Untuk salah pada semua pelayar-pelayar. Saudara Rahim Aim, terima kasih saudara. Dan dalam kesempatan ini, kalau anda mau menghantar kiriman, pastikan gunakanlah bahasa yang terbaik. Kita adalah warga bangsa cinta damai. Setiap masalah kita santuni secara harmonis, saudara. Laporan pertama, saudara, tentang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini penting juga, saudara, telah pun mengeluarkan amaran bahawa jangkaannya hujan berterusan tahap waspada, saudara, akan berlaku selama 4 hari. Bermulai besok di Pahang dan Johor, sementara di Sabah pada 18 dan 19 Disember. Met Malaysia dalam kenyataan hari ini menyatakan bahawa amaran itu melibatkan kawasan sekitar Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi. Kota Tinggi saya baru lepas jumpa dengan wakil rakyatnya 3 hari lepas. Dia pun menzahirkan kerunsingan bahawa Kota Tinggi selalu ada banjir, saudara. Rupanya Kota Tinggi itu berhampiran dengan kawasan Tenggara dan sebagainya. Ya, saudara. Begitu juga di Johor Bahru dan juga di Rompin Pahang. Di Sabah, amaran hujan berterusan dijangka berlaku di pantai barat, iaitu Kota Kinabalu, di Tuaran, Branau, Kota Belud, Sandakan, Telupit dan juga di Kudat. Begitu juga, saudara, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran hujan lebat, angin kencang, laut bergelora di Sabah, saudara. Dan teman-teman, kalau nak ke laut, saya ingat eloklah relax dulu. Sekarang musim monsun timur laut ni. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, katanya ribut tropika yang melanda di Filipina bakal melanda juga di kawasan perhampiran sekitar di Sabah. Dan ia dijangka bergerak ke barat merentasi Laut Sulu dan seterusnya ke Laut Cina Selatan. Dan keadaan ini dijangka boleh mengakibatkan hujan lebat, angin kencang dan laut bergelora di Sabah. Jadi Met Malaysia mengeluarkan nasihat ribut tropika ini bahawa amaran hujan berterusan tahap waspada serta amaran angin kencang dan laut bergelora membabitkan Sabah katanya. Berhati-hati teman-teman di Sabah. Baik, saudara, saya melihat bahawa sekitar jam 3 petang tadi banjir di Kelantan dan di Perak dilaporkan terus meningkat. Pada sebelah petang tadi, sementara di Terengganu nampak gayanya ada beransur sedikit pulih kesan daripada tidak ada berlaku hujan. Bagaimanapun kalau petang ini tak tahulah, di Kelantan bilangan mangsa banjir terus bertambah. Meskipun 3 pusat pemindahan di Kuala Kerai pada awalnya ditutup, tetapi terpaksa dibuka semula lah, saudara. Di Kelantan, setakat jam 3 petang tadi, bahawa merekodkan mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara berjumlah 4,520 orang. Tinggi, saudara. 4,520 orang. Berbanding 4,131 semalam, saudara. Portal Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat merekodkan mangsa banjir di Pasir Mas tinggi, meningkat pada 4,396 yang mereka berlindung di pusat pemindahan sementara. Sementara jumlah mangsa banjir di Tanah Merah adalah sejumlah 124 dan mereka berada di pusat pemindahan sementara Sekolah Menengah Agama Kacang. Sementara itu, laman lab juga menyatakan bahawa Sungai Golok di Rantau Panjang airnya meningkat lagi, berada di paras bahaya. Di Perak, mangsa banjir turut mencatat peningkatan daripada 82. Kerana sebelum itu adalah seramai 26 orang saja, saudara. Dalam pada itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Perak melaporkan paras air Sungai Bido di Cangkat Jong, saudara,
mencecah 3.57 meter melepasi paras bahaya. Jadi teman-teman di Perak harus berhati-hati. Di Terengganu jumlah penduduk yang terjejas akibat banjir berkurangan. Tapi masih lagi 1,427 yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara, saudara. Itu yang dapat saya laporkan dan kabarnya bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dapat mengesan sekitar 3,000 penyakit di kalangan mangsa banjir di PPS. Kalau boleh segeralah berhubung dengan pegawai perubatan di sana. Kerana nampak gayanya penyakit seperti penyakit kulit, kudis, secara kes etenal, kes hemodialisis dan juga beberapa penyakit yang lain. Kalau ada jangkitan di PPS, segera menghubungi pegawai perubatan, saudara. Itu di Kelantan, ya, saudara. Dan bagaimanapun, sebagaimana saya laporkan tadi, bahawa kesan daripada COVID yang meningkat sampai 20,000 lebih, saya ingin mengingatkan bahawa sebagaimana dilaporkan oleh akhbar berita harian, agak menggusarkan saya. Kerana menurut pakar perubatan menjangkakan bahawa berlaku lonjakan kes COVID-19 berpunca daripada varian BA2.86 ataupun Pirola. Jangkitan itu ini merupakan satu jangkitan yang dibawa oleh pendatang ataupun pelancong daripada Amerika. Mereka datang membawa penyakit ini dan mungkin merebak, saudara. Ini sebab itu status terbaru dijangka berlaku sebabkan kehadiran pengembara dari luar negara, dari Amerika Syarikat dan Eropah. Kerana menurut saintis virologi dari Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPTT Universiti Sains Malaysia, Dr. Muhammad Amir Yunus, dia kata jangkaan lonjakan kes bagaimanapun tidak perlulah menimbulkan panik. Memandangkan varian BA2.86 dan JN1 tidak berada dalam kategori variant of concern VOC. Namun begitu perlu berhati-hati, saudara. Saya harus melaporkan bila keadaan begini agar warga kita sentiasa sihat walafiat. Baik, saudara, itu di negara kita. Bagaimana di Gaza? Saya melihat, saudara, keangkuhan saudara, manusia bernama Benjamin Netanyahu. Mereka begitu dahagakan darah rakyat Palestin. Marilah kita sentiasa berdoa agar Allah SWT melaknatkan semua warga Yahudi Zionis. Saya nampak sebab angka kematian sudah pun mencecah 19,088 orang. Warga seagama kita, sedara dengan kita di Palestin yang terkorban. Dan lebih 54,450 orang cedera di Palestin, saudara. Ini keadaannya dia. Saya dapat terima angka ini dari Ramallah sejak daripada 7 Oktober lalu, saudara. Dan saya melihat bagaimana Amerika sendiri minta agar Israel mengurangkan serangan untuk tempoh 3 minggu. Tapi Benjamin Netanyahu masih lagi dengan kebongkakannya, masih dengan keangkuhannya. Dia mengatakan bahawa peperangan ini mesti diteruskan. Artinya, dia begitu dahagakan, begitu laparkan darah warga Palestin. Secara itu keadaan yang kita tak boleh. Sebab dia berikrar terus. Kalau boleh, dia kata nak menghapuskan sama sekali ke atas warga Gaza yang menyokong Hamas dan sebagainya. Dan mereka mau menjadikan Gaza padang jarak, padang terkukur. Berdoalah, saudara, kalau boleh. Saudara, malam-malam yang baik ini kita berdoa untuk Allah SWT segera menyelamatkan warga Palestin di bumi Gaza. Ini hanya Allah SWT saja yang dapat membantu kita. Walaupun kita tahu tentera Qassam, tentera Hamas masih lagi mereka tega, masih lagi mereka berperang. Semangat mereka tidak luntur. Tapi maklum sajalah. Sebab kita tahu bagaimana Israel ini di belakangnya siapa. Di belakang Israel itu adalah orang-orang daripada Barat, negara-negara Barat. Mereka itu membantu keuangan. Walaupun Senat telah pun memutuskan untuk tidak meluluskan belanja untuk menghantar kiriman berbentuk senjata, wang kepada Israel, Senat di Amerika, tapi tentera Palestin ini masih lagi bongkak dan sombong mahu menghirup darah, bukan air mata saya. Mereka menghirup air mata kita umat Islam, tetapi tentera Zionis menghirup darah warga Palestin. Berdoalah kita. Sebab sekarang yang terbaru di Gaza, saya dalam serangan udara oleh Israel, berpuluh-puluh orang terbunuh dalam serangan di Jabalia. Ini dilaporkan oleh media Palestin, saya. Berpuluh-puluh lagi. Tak berhenti.
saya melihat bahawa walaupun kita minta gencatan senjata, negara OIC menuntut gencatan senjata, negara pertubuhan bangsa-bangsa bersatu minta supaya dia ada gencatan senjata, tapi Israel tetap bongkar dan angkup, saudara. Baik, saudara, itu yang saya laporkan seketika apa yang berlaku di Gaza, kedudukan negara kita yang dilanda oleh wabak yang meningkat dan juga bencana banjir. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saya ada dua tetamu saya. Sebelah kanan saya ini, sahabat saya, Saudara Zamir Ibrahim. Apa khabar, Saudara Zamir? Khabar baik. Datang dari mana? Dari Kedah tadi, eh? Dah 2-3 hari saya ada di KL. Dah 2-3 hari? Dah 2-3 hari. Ada di Kuala Lumpur. Saya nak tanya dia nanti, sebentar lagi, saya. InsyaAllah. Saya. Begitu juga sebelah kiri saya, orang Kedah juga. Dua-dua mai dari Kedah, no? Saudara Muhammad. Apa khabar, Saudara Muhammad? Baik-baik, Alhamdulillah. Saudara Muhammad ni, saudara, dia ada salam pertunangan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Saya nak tanya juga dia. Baik, bicara saya malam ini nak tanya dengan Saudara Zamir. Ya. Saudara Zamir ni orang kata BPH. Kan? Ya. Dan yang terbaru ni, cerita apa benda berlaku ni, Saudara Zamir. Kita ni warga YouTuber yang bermain di media sosial, bila tersebar gambar secara seksi juga, tapi perut tu gendut sikit lah, saudara, kan, gambar tu. Boleh saudara cerita tak apa cerita berlaku tu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke poin tu. Terus. Tak ada kona-kona. Tak ada. Setengah saya tak ada kona-kona. Tak takut kita pergi ke Tak ada. Temerloh apa. Dah mahu tahu. Saudara Zamil cakap dengan orang pun terus BPH. Oh. Terus orang cakap apa ini Angry Bird, saya pun terus begitu juga. Saya tak mau gelar lah Saudara Zamil Angry Bird, tapi Saudara Zamil saya menghormati. Yes. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Hari ini diberi kesempatan oleh Datuk Kamil Hijaz hadir di studio beliau Ya. untuk kita berbual-bual dengan pelbagai tajuk. Betul. Saya tak sangka kata tajuk ni akan jadi tajuk yang pertama. Saya ingat nak cerita parlimen, cerita Jepun ke dulu ke apa. Tapi bila tajuk ni memang hangat diperkatakan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada banyak rakan-rakan media. Ya. Astro, Sina, Malaysia Kini, Utusan, dan juga ramai blogger-blogger yang ambil berat juga Ya. mengambil satu isu terbaru yang melibatkan diri saya. Ya. Saya juga ucap selamat datang kepada rakan seperjuangan saya. Boleh dikatakan di Kedah ni ibarat macam anak buah lah ganti. Sebab saya dulu duk attack, duk hentam, Sanusi pun duk attack, duk hentam saya. Ya. Sekarang ni kita serah pada anak buah kita pula. Gitu ya. Boleh Muhammad. pas-pas begitu. Kita bagi dekat. Sekejap saya nak tanya ni. Kita serah dekat Saya dia. nak cerita tentang itu tadi. Apa cerita gambar tu Okey. sebenarnya? Cerita itu yang sebenarnya saya juga terkejut. Saya dalam perjalanan ke selatan Thailand pada 2-3 hari yang lalu. Apa Thailand? Ada saya jumpa rakan saya. Okey. Saya pun ada NGO Islam di sana. Okey. Jadi kebetulan apabila dalam perjalanan itu saya dihubungi oleh seorang rakan saya yang juga berada dalam tim bosku. Dia hubungi saya, dia minta saya tolong tengok phone. Jadi saya pun berhenti di tepi jalan, dia suruh saya berhenti dan tengok phone sebab dia ada WhatsApp dan sebagainya. Saya pun berhenti, saya tengok, saya agak terkejut apabila satu paparan dipaparkan di satu pemilik Facebook bernama, saya dah terlupa dah nama dia. Saya pun tengok dalam tu ada 4 keping gambar yang dipaparkan. Dua keping gambar dalam keadaan saya berpakaian yang agak seksi. Seksi. Iaitu hanya berseluar boxer, seluar dalam. Dan 2 gambar lagi, satu seorang perempuan yang sedang menikmati mungkin sarapan pagi ke makan malam, saya tak pasti. Dan satu lagi seolah-olah perempuan tu sedang selfie dengan saya. Di satu tempat, di bilik ke dekat mana, saya tak pasti. Tapi alhamdulillah lah dia memilih seorang wanita nak edit masuk ke dalam tu. Gambar tu comel jugalah. Okey, lawa. Comel, lawa. Tu nak tanya tu siapa dia? You kenal ya?
saya no comment lah itu. Ya. Tetapi kalau dia letak Ratu Naga, penat juga lah. Kalau dia letak pecah rumah punya muka, letih juga lah. Ya. Tetapi saya nak bagi tahu di sini, Ya. sedikit sebanyak ini pengajaran. Dan ini juga pengajaran pada rakan-rakan di luar sana. Ya. Ini satu pengajaran pada diri saya dan juga satu pengajaran, satu pengalaman dan tuan-tuan di luar sana boleh mengambil satu iktibar di atas apa yang terjadi kepada saya, iaitu kadang-kadang kita berkawan dengan sahabat-sahabat kita sehingga kan kita terlalu percaya pada orang-orang tertentu. Ya. Sehingga kan kita rasa sama-sama kita berada dalam bilik sebab dua gambar tersebut yang saya berkeadaan seksi tersebut, iaitu pakai boxer seluar dalam. Cuma saya nak nafikan di sini. Sama-sama lelaki lah. Sama-sama lelaki. Saya nak nafikan. Dia ada chop apa tu? Buruk apa? Angry Bird. Itu tak betul. Saya tidak ada seluar yang bercorak begitu. Jenama tu saya tak ada. Saya pun duk fikir agak lama dengan isteri saya. Saya ada agak seluar dalam tu. Seluar begitu. Dan sebenarnya saya tak ada. Jadi mereka letakkan mungkin macam emoji di situ. Sensasi di situ, tapi tak apalah. Tetapi sekarang bila nak Google dalam internet tekan Zamir, keluar Zamir Angry Bird semua skop. Tapi saya nak bagi tahu di sini, gambaran dia tuan-tuan dan puan-puan, saya bersahabat dengan seorang sahabat yang saya pun tak mau sebut nama dia di live. Datuk Kamal Amir di sini. Seorang sahabat saya yang saya anggap macam adik angkat saya. Seorang sahabat yang umur dia sebaya dengan anak saya. Anak saya yang sulung umur 30 lebih. Sahabat lelaki 32. lah. Sahabat lelaki ya. Sahabat lelaki. Ya. Jadi apa? Saya ulang sekali lagi. Sahabat lelaki. Salah sebut tadi. Okay. Gambar itu. Jadi kita berada di banyak lokasi. Ya. Kita pernah berada di Thailand, pernah Kelantan, Terengganu, Selangor. Dan di Kuala Lumpur ni boleh dikatakan saban bulan, sebulan 2-3 kali kadang-kadang saya ada program, dia pun ada program, kita datang bersama. Jadi kadang-kadang kita tidur dalam satu ruangan yang bersama dengan staf beliau dan juga dengan saya sendiri. Dan katil dah banyak. Jadi apabila tiba-tiba 2-3-4 hari lepas bila gambar tersebut tersebar, tentu saja saya tahu siapa ambil gambar itu. Sebab gambar itu tidak diedit. Gambar itu memang gambar saya sendiri. Jadi saya tentu tahu siapa yang ambil gambar itu. Karena itu, saya tak pasti lama mana. Mungkin setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kerana itu saya agak kecewa sehingga kan saya telah bincang dengan beberapa rakan termasuk peguam saya. Kita buat laporan polis. Jadi sekarang dah ada di tangan pihak polis. Biarlah pihak polis menyiasat dan saya dipahamkan. Dia dipanggil sahabat lama saya itu dipanggil untuk bagi keterangan dan sebagainya. Cuma saya dipahamkan dia sedang mengeluarkan beberapa kenyataan di Facebook beliau, tarikh itu, tarikh ini. Saya nak bagi tahu di sini, saya ada gambar yang bersih, yang diambil secara minta, bukan ambil secara curi. Jadi kalaulah kata nak ambil gambar, kita pun tahu nak ambil gambar, tentu saja kita comel, kita handsome, kita bergaya dan sebagainya. Ini ambil gambar secara curi, kita nak pergi bilik ayah. Tentu saja gaya itu sudah jadi lari. Jadi itu, maksud saya di sini, pengalaman ataupun pengajaran yang kalian ataupun diri saya sendiri, kadang-kadang kita kena waspada kepada semua orang. Termasuk dengan kawan kita. Sebab ada ketika kita tidak sangka di masa-masa akan datang, kawan yang kita anggap sahabat baik itu akan menggunakan keadaan yang mencelakan diri kita ataupun mengaibkan diri kita, dia akan gunakan pada masa-masa yang akan datang. Itu satu pengajaran yang berguna juga untuk saya dan saya nak share pada rakan-rakan. Sebab dalam keadaan diri saya cuma kecewa kalau nak tangkap gambar dengan girlfriend ke apa, orang boleh dikatakan saban hari orang selfie dengan saya. Kalau nak cakap girlfriend ke kawan perempuan, saya ada 3 isteri. Saya ada anak perempuan, saya ada keluarga, saya ada bisan, saya ada family. Jadi mengaib, dan saya ada majikan, saya ada kawan-kawan, teman-teman. Saya bukan kisah sangat tapi mengaibkan ini. Jadi gambar gadis tu bukan memang tak kenal lah gadis tu. Saya tak kenal. Saya mungkinkah kawan lama saya tak pasti sebab kawan saya ramai. Tempat tu dua tempat yang berbeza. Itu yang saya heran, tempat itu tempat yang berbeza
satu hotel yang perempuan tu ada berkapet. Okey. Gambar saya yang 2 keping itu tidak berkapet, dia lantai kayu. Okey. Ini maksud saya apa motif itu? Nak menggambarkan perempuan tu ambil gambar saya. Kalau mau gambar saya dengan perempuan, telefon saya. Saya boleh bagi, you nak India, Cina, orang putih. Ramai. Tak, bukan. Maksud saya kita kawan ramai. Ya. Tapi cara kamu meletakkan gambar perempuan, kamu nak bagi apa pemikiran rakyat, pemikiran teman-teman, family saya, confused. Yalah, saudara Zamir, memanglah kita ni bila kita membuat media sosial ni, Yes. kita ada musuh. Tapi saya nak nyatakan di sini, Ya, ya. sewaktu pulang, saya berada di apa? Di Thailand, dan sebelum itu saya ada di Terengganu agak lama. Ya. Saya singgah, abang. Ya. Saya singgah di Masjid Rusila, Okey. iaitu di belakang masjid itu adalah pejabat ataupun rumah singgahan, rumah Presiden PAS. Tuan Guru Haji Hadi. Sebab kita dengar di Kemaman tempoh hari, saya berada di kedai kopi, waktu kempen pilihan raya kita akui kita kalah, tapi kita dengar ada ramai cakap meletakkan Menteri Besar Terengganu adalah satu mungkin taktik, mungkin tindakan jangka masa panjang, Ya. iaitu untuk dia diletakkan terus di parlimen tetapi di DUN ataupun kerajaan negeri akan bertukar tangan. Maksud dia bertukar tangan, jawatan Menteri Besar itu akan diisi oleh orang lain. Jadi saya tanya, adakah benar Menteri Besar ni Presiden PAS nak letak jawatan? Saya bertanya di tempat beliau di Rusila. Saya pergi tapi dia tak ada. Saya nak tanya. Masa saya masuk dalam TikTok, Facebook saya, dan saya tengok tontonan pun hampir lebih pada 500,000 lebih. Ya, ya. Jadi tiba-tiba gambar itu muncul. Gambar yang saya pakai seluar dalam. Counter tu. Tiba-tiba bila counter tu saya tidak masalah, tetapi mereka nak gambarkan bahawa inilah akibat kamu attack Presiden PAS. Jadi gambar ini terdedah tu Tuhan bayar. Ini tuan-tuan. Ini bukan kaitan dengan Presiden PAS. Ya. Tidak ada kaitan dengan parti. Ya. Ini ada kaitan dengan hubungan saya dengan seseorang. Tidak ada kaitan dengan parti. Ya, saudara Zamir, sebab tu saya selalu cakap dalam hidup kita ni, tambah-tambah lagi kita menyusuri dunia politik ni, selalu saya pesan even kepada teman-teman yang dalam kumpulan dan terlibat dalam politik. Ya. Saya berpegang pada prinsip satu saja. Ya. Trust nobody, suspect everybody. Yes. Kalau kita nak selamat, kita jangan percaya sekatus-katus dan mesti ada keraguan. Yes. Bukanlah semua orang kita nak ragu, tapi trust nobody, suspect everybody, saya ingat selamat. Yes. Saudara boleh ambil gambar duduk dalam bilik tu pakai baju, pakai seluar boxer tu dengan perut gendutnya tu. Perut tak gendut sangat, dia Tak gendut. kurang sikit. Saya gelak saya tengok benda tu, tapi cuma saya tahu. Cuma sekarang saya agak, lega lah. bukan lega, saya geli hati pun ada orang duk telefon nak order seluar dalam tu apa. Aduh, macam-macam. Saya melihat benda itu ada dua perkara lah. Satu, saya kata inilah harga yang perlu dibayar oleh seorang pejuang. Yes. Sebab kita bercakap pumpang apa semua kan. Bila orang cari dapat sikit. Saya terkejut juga bila sebut nama tu oleh satu pelayan yang lain. Saya tak sebut siapa. Saya malam tu sekitar pukul 1 pagi. Ada pelayan menyebut, Zamil BPH. Zamil BPH. Saya tak mau sebut lah perkataan tu saya ya. Jadi Zamil BPH. Saya kata apa pula sahabat aku ni? Apa gambar gitu. Saya tengok gambar tak ada apa. Pada saya lah. Tak ada apa. Sebagai seorang bekas wartawan, saya tengok gambar tu. Biasa. Nanti. Melainkan kalau saudara berdakap-dakapan. Yes. Kan? Tapi Cuma dalam hati saya mengatakan, apakah ada hubungan dengan gadis ni? Lawa juga. Ada good taste jugalah. Betul macam saya kata tadi lah. Itu kira macam selera ataupun taste kita lah. Okey lah tu. Tetapi orang panggil, tetapi maksud saya di sini, memang saya akui, saya, abang dan juga Muhammad dan rakan-rakan yang lain, kita antara mewakili ataupun mempertahankan Barisan Nasional pimpinan kita terutama sekali sejak Barisan Nasional kalah pada 2018 betul. Bersama dengan Datuk Seri Najib, bosku Datuk Zahid dan sebagainya. Dan ada pimpinan kita, bukanlah kata kita punya view ataupun tontonan kita tinggi. Mereka juga buat kenyataan, tapi kita dilihat mempertahankan biar apa jadi sekalipun. Jadi kerana itu mungkin kita askar biasa. Tetapi mungkin serangan-serangan itu ada kaitannya untuk membuatkan saya kecewa, lemah. Cuma saya nak bagi tahu lah, this is nothing for me lah.
Saya tengok gambar, saya Tak ada apa. Ha, Tak ada cuma saya nak bagi tahu, Ya. Saudara Zamil, mulut saudara memang lantang. Yes. Kan? Yes. Saudara bukan lagi lantang, kadang-kadang celupa pun ada juga. Kan? Cuma saya kata berhati-hati dan Saya nak tambah satu lah bang. Sebab bekas kawan saya ni, saya buat bekas lah senang. Saya betul, saya jahil. Tetapi saya tidak munafik. Okey, jangan gaduh lebih. Tak gaduh. Saya cuma nak cakap, saya ni jahil. Saya akui. Alright. Tetapi saya tidak munafik. Itu bab Saudara Zamil Ibrahim. Saya rasa Angry Bird pun dah selesai. Kita pun dah tahu jelas cerita sebenarnya. Dia kata dia pun dah bernasib baiklah. Dia kata gambar yang digunakan itu tidaklah gambar macam siapa? Ratu Naga. Kalau gambar tu kata leceh sikit lah. Leceh latih kita. Latih kita lari lah. Lari lah. Okey, tak apalah. Walaupun saudara tak kenal. So, saya tengok memanglah. Okey. Saya tak pastilah, mungkin masa zaman remaja saya dulu ke. Mungkin. Jadi gambar. Tapi apa salahnya? Ya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Melainkan kalau dalam keadaan pakaian yang lain. Mengingatkan. Yang jadi masalah tu gambar tulen saya Ya. yang diambil secara curi. Ya, betul. Silakan. Okey. Now sekarang ni bersama-sama dengan saya, saudara. Sahabat saya dari Kedah juga datang. Cuma nak tanya, apa khabar ini Muhammad? Baik, Nah, alhamdulillah. saya nak tanya sama Muhammad, apa masalah dengan Sanusi ni? Boleh katakan saya memang berhasrat untuk berjumpa dengan Muhammad. Boleh dikatakan tiap-tiap boleh kata 2-3 hari sekali berlaku kena Sanusi. Apakah kebenaran cerita saudara? Apakah cerita yang sebenarnya? Sebab orang pun nak tahu juga. Sebab saya tengok komen. Saudara punya pelayar-pelayar yang berkesempatan dengar sampai 400,000, 500,000. Tapi komen-komen mereka tinggi juga kan? Yes. Dia dah masuk gitu. Dia kata budak ni lain tak ada. Sanusi. Apa sebenarnya hubungan saudara dengan Menteri Besar ni? Sila ceritakan. Okey. Kita tengok Sanusi ni kan. Ya. Sejak dia jadi Menteri Besar, sejak PMX jadi Perdana Menteri, dia sering sikit-sikit nak cari salah PMX. Jadi salah diri dia tu dia tak nampak. Ya. Sebagai contoh, baru-baru ni bila dia sebut sejak Tuhan cipta bumi Malaysia ni, mana kabinet teramat adalah zaman PMX. Jadi saya amat terkejut. Adakah seorang menteri besar boleh bercakap bohong? Boleh cakap bohong, kata panggil bohong kan? Mohon. Boleh cakap bohong. Pasal kalau zaman Perikatan Nasional, kalau kita tengok menteri kabinet sekali timbalan termasuk duta Perdana Menteri, ada 74 orang. Zaman PMX cuma ada 60 orang saja. Yang terbaru lah. Jadi yang terbaru 60 orang. Jadi pengurangan dekat 14 orang. 14 orang tu boleh menjimatkan hampir 3 juta setiap bulan untuk bayar gaji menteri, pegawai-pegawai dia. Ya. Jadi bila kita tengok Sanusi semakin hari dia seolah-olah makin terdesak. Dia dalam tempoh seminggu tu mesti ada juga. Mesti dia nak taruh juga PMX. Jadi saya nampak, saya tak tahulah apa masalah dia. Sedangkan kalau kita Saya nak tanya saudara, apa masalah saudara dengan Sanusi? jadi bila dia asyik menyerang PMX, kita pun sebagai penyokong tegar PMX agak marah. Jadi takkan dia tak ada salah. Dia pun banyak kegagalan dia dari Kedah cukup banyak. Saya tengok saudara Zamil, saudara Muhammad ada cerita tentang apa ni pasar kena roboh apa semua tu. Yang berlaku di Kuala Sungai Ustaz. Apabila sebuah pasar yang jual barang-barang basah pagi ni, ada jual makanan, ada jual roti canai, ada jual sayur, ayam, daging apa semua ni, tiba-tiba pasar tu dirobohkan sebelum diganti dengan baru. Sebab kalau nak ikut ada satu jalan raya tu memang buat jalan. Memang pembesar jalan, tapi dia buat dulu medan selera yang baru dia pindah yang lama tu. Jadi bila kita tengok pasar baru tak buat, tapi dah kena roboh, mereka nak cari makan macam mana? Mereka tu berniaga kes pagi, makan pagi. Jadi saudara Muhammad ni nak jadi pejuang rakyat lah. Jadi kita bertahankan rakyat sebab dalam Kedah ni tak ada wakil daripada kerajaan Perperdana. Cuma ada 3 saja adun. Itu pun bukan dalam kawasan tu lah kan. Kawasan Kuala Kedah tu. Jadi bila tak ada 3 orang aja di luar negeri. 3 orang lah. Jadi bila tak ada wakil daripada UMNO, ini dah masalah. Bila tak ada wakil, siapa nak mempertahankan? Jadi saudara Muhammad mengambil keputusan membakar dirilah demi perjuangan rakyat Kedah. Yang pasti
Bukan khususnya kerajaan Sebab perpaduan. dia asyik sebut kata dia saja betul. Orang lain tak betul. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Ya. Sebab kita Ini kita sembang ni secara kita sembang relax. Saya cerita pasal Angry Bird, Allah. saya cerita pasal Muhammad. Saya cuma nak tambah lah. Ya. Okey, bang. Setahu saya, Malaysia ini, Perdana Menteri dia adalah Datuk Seri Anwar. Ya. Dan dia ada jawatan satu lagi iaitu Menteri Kewangan. Ya. Begitu juga di Sabah. Apabila di Sabah, Ketua Menteri, dia ada juga kalau dia ada dia punya bahagian dia. Esko dia. Tetapi di sana ataupun di Sarawak, mereka panggil Menteri. Menteri, ya. Menteri, okey. Saya ambil contoh Sabah, Sarawak. Tapi kalau kita berbalik ke Terengganu, terutama sekali di Kedah. Satu Menteri besar. Razi Maddin, dia menjadi adun dan dia memegang portfolio Exco Belia dan Sukan. Ya, betul kan? Betul. Dia bola. Makna dia pegang satu, dia kontrol, dia pikiak kepala otak dia belia dan sukan. Ya. Okey. Menteri Besar Kedah, Sanusi, saya dipahamkan ada dekat 7-8 Exco. Portfolio Exco yang dia pegang. Kalau saya tak silap lah. Boleh kan, Muhammad? 7-8 ni boleh check, boleh Google sekarang di you punya phone. Jadi kalau ini berlaku, makna kata kalau di Malaysia lah, kalau peringkat Malaysia. Makna kata pasal di Kedah ataupun di satu-satu negeri, you kuasa di negeri itu, you ketua lah. Ya. Sama juga dengan PMX, di Malaysia dia ketua. Ya. Dan dia ada satu lagi jawatan iaitu Menteri Kewangan. Tapi kalau ini gambaran contoh kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, kawan-kawan kita di kampung dan sebagainya. Contoh dia, umpama dia tuan-tuan, Sanusi ataupun Dr. Anwar Ibrahim Menteri Kesihatan dia, Menteri Kewangan dia, Menteri Dalam Negeri dia, Menteri Jaga Tanah dia. Contoh. Macam tu Sanusi. Portfolio yang kamu ada sekarang tu ibarat satu kementerian atau satu yang ada saya dipahamkan. Ya. Kalau saya silap tolong betulkan. Ada kat 7-8. Oh, banyak ya. Banyak. Juga di Terengganu pun begitu. Jadi apabila banyak, makna kata yang Razi Maddin pegang satu. Pegang dua kan mungkin. Jadi, apa ni? Kalau daripada satu segi, adakah kamu tambah? Nah, itu yang saya ingat sebab nak tanya kepada Muhammad, apakah sebab itu puncanya? Nak tanya juga sama Muhammad. Apakah sebagai rakyat Kedah, apakah saudara tak melihat pembangunan dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Besar? Nak tanya juga. Langkawi, masalah Bukit Malut. Pelancong tak datang ke Langkawi, salahkan orang ni pula. Kita dengar pula. Jadi, bagaimana pembangunan di Kedah? Tolong ceritakan sikit. Saya tengok tiap-tiap hari, 2-3 kali sekali, Badun Sanusi. Jadi kita tengok di Kedah ni kan, masalah paling besar kalau kita tengok di Kedah ni, masalah rumah. Rakyat Kedah ni memerlukan rumah. Oh, perumahan ya? Perumahan memang tak ada. Jadi kita heran, dia nak buat lapangan terbang tapi rumah awak dia tak buat. Rumah kos rendah. Saya ingat kali terakhir kerajaan BN kot yang buat rumah kos rendah ni. Tak ada lagi ya, tak ada lagi. Jadi saya duk tengok Sanusi ni lapangan terbang bilion-bilion dia boleh buat. Tapi dia nak buat, rumah boleh buat, belum kos buat rendah. lagi. Belum buat Dia lagi. tak boleh buat. Perbetul balik. You punya ayat tu tak salah. Saya perbetul balik. Betul. Dia baru bagi cadangan, dia teringin nak buat. Oh. Lita lumba pun kalang kabut. Duk abang kata 6 bulan nak siap sampai lah tak siap. Hari tu abang naik kereta pusing cari tak jumpa. Lepas tu baru duk buat, baru tak siap-siap lagi. Sampai sudah. Ni nak kata kapal terbang. Lita lumba motor, lita hak untuk anak muda pun tak settle lagi. Settle dulu satu-satu. Itulah tanya Muhammad. Macam mana Muhammad So bagi tahu Jadi dia. banyak benda yang di Kedah ni tergendala. Okey. Jadi dia tak sedap kata dia tu gagal tapi dia duk kait PMX. Okey. Jadi Dan nak tanya juga di Kedah ni, saya dulu belajar di Kedah juga. Saya belajar di Kolej Dr. Ahmed. Okey. Saya, kawan-kawan saya tu adalah banyak kawan-kawan saya ada sawah padi. ya, Okey, dan sekarang ni Yang Berhormat Datuk Seri Abang Mat Sabu, dia mengusahakan penghasilan tanaman padi kalau boleh nak keluar 5 pengeluaran untuk 2 tahun. Kan? Jadi macam mana perkembangan di sana tu? Jadi setakat hari ni selepas PMX mengumumkan peruntukan sebanyak 3 bilion tu untuk menaik taraf saliran air untuk
tambah ban-ban. Jadi kita tengok jika benda itu dapat dilakukan, maka memang boleh. Boleh. Memang boleh untuk Perdana Menteri, untuk orang kata apa, 2 tahun boleh dapat 5 kali. Dia adakah saudara Mohammed Jadi sendiri dia jumpa akan dengan Sanusi? dia akan ikut cara skincan. Skincan berjaya dengan pengeluaran hasil yang agak Ya, tinggi. ya tinggilah penghasilannya. Saya tambah sikit lah. Ha. Ni kita sembang-sembang santai. Saya santai cerita Sembang pasal Kedah. Apa saya ni bukanlah kata pandai sangat, tapi bila saya tengok 4 negeri lah, terutama sekali 4 negeri, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. You pusing pilah macam mana pun mereka memerintah negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Lompat macam manakah, lompat pimat, mereka memerintah. Ya. Ketika ini tidak ada kedengaran di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional nak rampas kuasa di Kedah. Ada abang dengar? Tak ada. Tak ada. Nak tepuk atas. Perlis ada. Tak ada. Kelantan ada. Tak, tapi di Perlis dapat bergaduh sama mereka. Tak apa. Makna kata di Terengganu ada. Tak ada. Tak ada. Pasal kita pun tak ada di sana. Ya. Jadi bila kita pun tak ada di sana, sekarang ni apa masalah? Terutama sekali saya tengok Sanusi ni. Ya. 3 negeri ni saya nampak tak ada. Jadi apa masalah Sanusi dan juga negeri yang saya sebutkan tadi, 3 negeri, nak bermasalah dengan PMX? Kalaulah kata kalian ikut mana pun perintah kata jadi menteri besar sampai habis penggal. Kami pun takkan kacau lah. Cuma kami nak tegur, tadi tak betul, itu tak betul, apa tak betul. Macam mana kalian tegur kita, ataupun kalian juga boleh tegur secara berhemah dengan kerajaan pusat dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kalian ketua di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Ya. Tabirlah dengan elok. Buatlah hubungan dengan elok dengan peringkat pusat. Barulah PMX pun tengok kalian pun hormat sikit macam mana dia hormat dengan Kelantan, Terengganu dan Perlis. Ya, ya. Tapi apa dengan kamu ada masalah macam ni? Tak, betul tak abang? Ya, Tak, ya. pasal 4 negeri ni kita nak tebuk atap kok mana pun tak boleh dah. Tak Kita boleh nak dah. tebuk lubang kok mana pun tak boleh dah. Ini tak terimbui sama sekali, iaitu Pakatan Harapan dengan BN nak ambil alih. Sebab kita pun kalah. Kita akui kalah. Dia sekarang masa dia untuk setiap 4 negeri ni yang ada ketua, ada barisan esko. Tumpu perhatian, buat kerja untuk negeri masing-masing. Untuk rakyat. Untuk rakyat dan adakan hubungan dengan baik. Sebab dia PMX jaga di peringkat pusat. Kita 4 negeri ni duit bukan ada terang mana pun. Ya. Dah duit tak ada terang mana. Kalian duk sombong, duk act sangat pasal apa? Kalian act sangat pasal apa? Kalian duit banyak sangat. Ataupun kalian boleh buat sendiri tanpa pusat. Kalau kalian tak boleh buat tanpa pusat, kalian bagilah ada hubungan yang baik. Sebab PMX ni pun teruk-teruk dia pun tak teruk mana pun. Saya ulang sekali lagi, saya perbetul balik. Dia pun tak teruk mana pun. Makna kata, ada boleh berunding, membuat hubungan yang baik. Walaupun kadang-kadang nampak PMX ni kasar, gelojoh terlebih sangat, tapi dia boleh. Sebab saya tengok bang, pasal apa dengan Perlis dia baik? Ya. Dia boleh hormat, sebab Perlis hormat dia. Ya. Macam mana di Kelantan, di Terengganu? Sebab sebelum ini, menteri besar sekarang yang ada di Kelantan, mulut pun selupa juga. Tetapi apabila jadi menteri besar, hubungan kena baik dengan pusat. Celupa itu dah jadi manis dah. Ya. Tetapi yang ini ni, Dia kalau ular menyusul, jelas kelakar, dia tak hilang bisa. Ya, Ah. sepatutnya. Tak gitu ini Muhammad. Saya ingat sebab itulah Jadi dia. saya Ya. ingat di Kedah ni, masalah paling besar ni jadi kebanyakan rakyat Kedah ni tidak boleh memiliki rumah sendiri. Tak boleh, semuanya sewa. Jadi saya nak minta jasa baik Datuk Seri Zahid lah untuk kita bina rumah Kedah. Oh, Bantu sebagai orang Menteri miskin. Pembangunan Luar Padang ya. Ya. Jadi kalau kita boleh bina rumah Kedah, bantu orang miskin. Tapi kalau saudara sebab duduk menyelesaikan Balut Sanusi, masalah. saya nak dia nak bagi kelulusan tanah tu. Jadi itulah masalah Sanusi ni memang masalah. Ah. Dia tak macam MB Kelantan, MB Terengganu, tak ada masalah. Boleh naik kereta satu kereta dengan pek-pek, tak ada masalah. Tetapi Sanusi ni masalah. Dia suka cari gaduh. Oh. Patutnya dia sebagai menteri besar tumpu membangunkan negeri Kedah. Ya, saudara, Selesaikan masalah sebenarnya ini saya bawa saudara Mohammed datang ke studio saya ni nak tahu. Saya nak tahu bila saya tengok tiap boleh katakan selalu duduk balut apa masalah? Apakah saudara mempunyai masalah peribadi dengan yang amat-amat menteri besar? Kerana saudara tinggal di Kedah. Tinggal kat Lostak kan? Jadi bagaimana? Tentulah pengikut-pengikut yang amat Datuk Sanusi pun marah dengan saudara. Apa kan? Tapi yang mana benci pun sokong saudara. Biasalah benda begini. Tetapi bagi saya mengatakan mesti ada sesuatu yang membuatkan saudara merasa tidak puas hati atas kepimpinan kerajaan negeri Kedah
yang saudara melihat banyak berlaku kelompangan dan sebagainya. Tak begitu saudara Bini Muhammad? Jadi tak salahlah kalau saya mengatakan bahawa saudara bukan bersifat pribadi. Betul? Bukan marah pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi ini sebagai pribadi, tapi saudara merasa bahawa kepimpinan itu banyak yang tidak memperjuangkan. Tapi dia bercakap berjuang untuk rakyat. Kan? Tapi rumah tak siap lagi, sawah padi macam mana, keadaan jalan raya macam mana, kepentingan rakyat. Dah, sebab saya tengok bang, Ya. kadang-kadang benda remeh sangat yang dia cakap. Benda remeh, ada masalah teknikal apa tentang, contoh macam baru ni kerusi tidak disediakan. Ya. Saya dipahamkan pejabat PMO telah pun hantar jadual, telah pun hantar begini di apabila turun airport di Alor Setar nak pergi ke sempadan di Thailand. Jadi semua jadual beritahu. Pada peringkat awal mereka ingat dia tak join. Ada satu-satu bab saja yang dia join, tapi saya dipahamkan dia nak join sekali sampai ke Thailand. Jadi tak apa. Kita boleh, makna kata PMO punya office boleh berurusan dengan baik. Tapi benda remeh, lepas settle, lepas hantar PM balik, tiba-tiba dalam Dewan Pimpinan Negeri duk cerita saya merena yang tu yang ni, Allah. Kita dah beli on apa semua. Yang tu semua. Tak payah ceritalah. Benda remeh, pentadbiran sikit-sikit tak ada. Remeh ni bagi orang Kedah, tapi benda perkara yang kecil-kecil. Yeah. Jangan diperbesar-besar. Jangan perbesar-perbesar. Saya pun kalau ikut, saya pun nak pergi juga. Betul? Kita pun nak ikut, ramai juga kalangan nak ikut. Tetapi daripada PMO sendiri pun ramai nak ikut. Tapi tak boleh lah. Tapi tak boleh lah. Tapi menghormati kamu sebagai Menteri Besar, Tuan Tanah di negeri Kedah. Jadi PMX bagi ruang. Tak ada kerusi makan tak cukup lah, lebih kurang ni tak payah cerita lah. Macam tu kacau lah bang. Kacau. Setiap kali ada program dengan PMX atau peringkat pusat, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Serba tak kena. Serba tak kena. Jadi Itu yang kalau buat boleh. Muhammad marah tu. Dekat PMX dia kata lepas tu dia nak mengekok pula. Dekat PMX dia kata macam-macam, lepas tu dia nak mengekok PMX pula. Dan saya tengok benda ni yang sebenarnya boleh diatasi demi rakyat Kedah, demi rakyat Perlis, Kelantan dan Terengganu. Kalian macam mana sekalipun 4-5 tahun ni kalian jadi ketua di negeri tersebut. Cuma sekarang ini rakyat di negeri kalian mengharapkan hubungan yang baik di peringkat pusat. Kalau kalian negeri yang kaya tidak bergantung kepada pusat, tu kalian punya pasal lah. Ya. Tu hak kalian lah. Kalian rasa kalian nak act ke, kami tak gaduh perlu pertolongan atau apa-apa. Ini kita sedih lah sebab apa? Kerajaan negeri itu bukan ada pendapatan yang besar. Yes. Kan? Kemudian pergantungan untuk mendapat dana-dana pembangunan daripada kerajaan pusat. Tapi kalau sikapnya bergaduh dengan Perdana Menteri yang tidak harmonis. Yes. Kan? Tak sepatutnya begitu. Dan yang kedua, saya melihat bahawa sebagai pemimpin kerajaan, sebuah kerajaan negeri. Kerajaan Sebab negeri, sebagai dia bukan ketua kampung tau. Dia kalau JKK ke ketua pengakak di belah pokok senar tak apa juga. Ya. Kamu ni menteri besar walaupun kamu main daripada belah Sik sana. Tapi kita hormat kamu sebab kamu sekarang menteri besar. Menteri besar kami dua tau. Betul. Saya duduk Kedah, Muhammad duduk Kedah. Menteri besar kami. Kalau menteri besar pun perangai macam Lagu tu. Jangan marah anak baik. no good lah. Betul. No good lah. Pasal di Kedah kadang-kadang dia cakap orang putih kan. This is no good lah. Oh, no good. I hope. Ya. Tak, pasal Sanusi pun kawan saya. Ya. Kita pun biasa duduk tepi-tepi, kita duduk isap rokok. Ya. Kawan. You jadi menteri besar, kita pun bangga. Tapi kalau boleh, sekarang ni tak ada siapa kacau pun tempat you. Jagalah. Saudara Muhammad perlu kawan juga. Tak perlu berpolitik berpanjangan. Ya. Kita tak perlu berpolitik berpanjangan. Jadi tumpu untuk pembangunan negeri Kedah. Yes. Okey, saudara, itu cerita tentang apa yang Nak angry bird. Astagfirullah. Jangan marah. Saya boleh saman ni. Jangan saman. Okey, Saya baik. tak ada duit. Okey. So bila saudara sebut saman tu, saya teringat lagi bahawa macam mana ada satu kes sekarang ni. Catatan Tun Carlos. Okey. Apabila pengasas Sarawak Report, Claire Newcastle Brown, Okey. dia melancarkan kempen kutipan dana awam untuk mengumpul sejumlah 75,000 pound sterling, itu 446,964 ringgit untuk membayar ganti rugi dan yuran gawaman setelah dia disaman oleh Duli Yang Mulia Sultanah Terengganu. Okey. Sultanah Terengganu tu asal orang Kedah juga lah. Right, betul. Sebab Jitra. dia pada York. Ya. Dan
yang saya heran, kamu datang ke negeri kami, kamu buat onar, kamu cerita buruk pasal kami punya sultanah, sekarang ni kamu dah kena saman, mahkamah dah cerita hukum, yang kamu minta duit pada kami nak pergi derma. Apa hal ni? Bengong tahu mana ni? Itu masalah dia. Minta sambil boleh ulang ni. Itu kadang-kadang saya nak bagi tahu, macam saya bagi contoh diri saya. Kita kadang-kadang orang yang nak mempermainkan kita apa semua, kadang-kadang mereka merasakan mereka ada peluru. Ya. Mereka kadang-kadang tak sedar yang kita pun ada peluru. Ya. Begitu juga dengan Claire ni. Dia sewaktu pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Dia saya rasa telah diberi ruang yang seluas-luasnya di media Malaysia maupun diberi luas. Dan apabila pemerintahan bertukar tangan, keadaan pun jadi lain. Sekarang baru dia nak kalang kabut. Saya punya pandangan ataupun nasihat pada beliau agar dia pergi ke yayasan kepimpinan yang mana di pejabat itu beradanya Tun Dr. Mahathir. Pergi jumpa dia, pergi minta tolong kat dia. Sebab saya dipahamkan dulu cerita-cerita pasal Malaysia, pasal orang ini, orang itu, dia dapat daripada kepala otak Tun Dr. Mahathir. Jadi sekarang dia pergilah minta pandangan, dia minta tolong. Itulah saya tengok bila minta derma pada rakyat Malaysia. Macam mana Muhammad dia cakap? Fikir macam mana? Jadi kita tengok lah ni banyak fitnah-fitnah yang telah berjaya dibongkarkan. Orang PAS pun ramai yang kena saman. Tak, tapi yang ini dia minta derma pada kita, dia kata kita. Kepada apa nama? Rio Castle Brown. Jadi tak wajarlah dia minta pada kita. Sepatutnya bagi saya, kalau saya dah minta kat saya tak bagi ni duit, saya bagi terompah lah. Hang duk fitnah kami punya sultanah, hang kata macam-macam. Kebetulan orang Kedah, orang Jitra. Orang Jitra tu. Hang duk kata lagu tu tiba-tiba minta apa punya manusia ni? Dengan tiba-tiba. Tak tahulah kalau siapa, saya bukan nak kempen lah, tapi kalau orang Malaysia duk bagi derma lah. Bodoh piang lah. Bodoh piang lah. Lebih baiklah bagi derma pada Palestin ke? Yes. Bukan? Itu lebih perlukan. Ini dia cerita pasal pada 20 Oktober, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak sama itu atas alasan bahawa buku itu dipertikaikan. Kononnya pada waktu itu tidak perlu fitnah. Tapi bila kena saman sekali lagi itu, dia kalah. Dia kena bayar. Nak bayar ni lah. Dia kena bayar berapa? Dia kena bayar RM300,000. 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 Pergi selotok pelan-pelan kan tu. Betul. Itu nasi kos government kalau tuntut ganti rugi lain. Kalau 2-3 juta. Ya. Itulah sebab itu kadang-kadang saya selalu pesan pada kawan-kawan, Saudara Zamir, pada Muhammad, saya selalu mengatakan, terutama lagi mereka yang menyokong di sebelah sana. Anda membuat fitnah, mengata itu, mengata ini. Saya minta satu saja, berhati-hati sebab kalau anda kena tindakan saman, anda nak kena bayar apa semua itu, kena tanggung sendiri. Ini bukti. Ini nyata bukti bahawa apa yang anda perjuangkan, menyokong orang tertentu, walaupun itu berupa fitnah dan sebagainya, nak sanggup lakukan, tapi bila kena tanggung sendiri. Betul. Sebab saya melihat ada 3-4 orang kawan-kawan kita juga. Yes, saya merasakan mereka yang bermain dengan media sosial, yang tidak ada fakta, duk maki sana, maki sini, akhirnya disaman, dah tak ada duit. Kadang-kadang pergi balai polis seorang-seorang. Yes. Jadi Kerana itu ada kawan-kawan saya ataupun kawan-kawan lawyer saya kata, kalau kita tak pasti, kita boleh bertanya dalam live kita dan sebagainya, adakah itu benar? Kita dipahamkan Muaimin kahwin lagi seorang, adakah benar? Jadi kita tanya. Jadi adakah benar? Jadi ada kawan-kawan tanya saya, adakah benar gambar dalam tu poster yang gambar yang depa sebar tu, adakah benar itu isteri saya yang baru? Saya boleh menjawab, saya no comment. Itu dan ada setengah boleh jawab, ya, itu adalah isteri saya yang keempat, ada apa masalah? Tetapi kalau kita terus kata itu adalah isteri kamu yang keempat, itu kita dah buat satu kenyataan, menuduh dan sebagainya. Jadi ini orang panggil apa, persoalan-persoalan yang bermain, yang kita kena hadap. Ya. Betul? Saya merasakan sebab itu kepada kawan-kawan, daripada Muhammad sendiri pun. Bergaduh-bergaduh lah dengan solusi itu boleh lah. Tapi berhati-hati sebab kadang-kadang kita pedor sangat tu. Tu saya nak pesan dekat Muhammad. Sanusi ni memang nampak dia ni, tapi dia cepat koyak.
Oh, dia cepat Dia koyak. cepat koyak. Jadi kadang-kadang duk attack dia lebih-lebih, dia cepat koyak. Jadi jangan attack teruk sangat. Bagi layang-layang sikit lah. Ini attack dia cepat koyak. Sebab saya pernah tengok video beliau apabila pemberita nak esok lah. Nampak dia macam koyak. Ada satu video tu. Kalau memang ingat. Waktu dia nak masuk dalam kenderaan beliau ada pemberita. Itu bukan penyokong tetapi media nak tanya sesuatu. Tapi tahun depan dia akan berhadapan dengan kes mahkamah bulan 1. Oh. Isu menghina Tuanku Sultan. Saya nampak gaya Saudara Muhammad ni dia mengikuti habislah perkembangan Sanusi ni. Kita pun dah terlupa dah kata kes tu. Kita lupa apa semua, dia ikuti semua. Tak, bagi saya sekali lagi saya ingatkan teman-teman, khususnya di pihak sebelah sana yang menyerang Datuk Seri Ibrahim, menyerang Datuk Seri Hamidi apa semua. Kalau anda kena saman, anda sendiri yang akan pergi kepada polis, akan kena angkut apa semua. Bagi saya, carilah jalan lain, ya kan? Sebab kita kena faham macam terutama sekali waktu Perdana Menteri Dr. Mahathir, kadang-kadang Dr. Mahathir ni dia tak ambil kaedah itu. Itu juga kita harus akui dia punya mungkin style dia begitu. Orang hentam dah dia pelbagai cara dia tak saman. Ada Muhyiddin Yassin dia kaedah dia macam lain. Ismail Sabri, Datuk Najib, apa nama? Banyak udang, banyak garamnya, banyak orang, banyak ragam. Ragam dia. Cuma saya nak bagi tahu PMX sekarang ni maupun Perdana Menteri sebelum-sebelum ini, mereka ada satu tim pegawai media, setiausaha akhbar yang berkaitan dengan media, mereka ada satu pasukan. Dan pasukan ini juga meneliti, menilai sesiapa ataupun pihak-pihak mana yang membuat tuduhan yang melulu. Sebab kenapa mereka berbuat begitu dan sebagainya? Sebab kita harus kena faham di Malaysia ini ada lebih pada 40 saya tak pastilah. 42 kedutaan atau lebih. 42 ke 80. Kedutaan-kedutaan ini mewakili negara-negara yang berada di sini. Mereka juga sedang tengok rakyat pimpinan itu kata dekat Perdana Menteri Malaysia. Jadi ada benda yang kadang-kadang Perdana Menteri tak jawab. Mereka juga akan menceritakan kepada negara mereka. Ini Perdana Menteri Malaysia tak jawab soalan ni, mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi ini hati-hatilah. Kena hati-hati sebab pasukan ini ada. Tak, sekarang ni banyak macam cerita. Saya sebenarnya nak ulas tapi kita waktu terbatas juga. Tapi nak pasal dia bagi penjelasan. Bukan 2 jam lah. Dia kalau 2 jam nanti kawan-kawan saya mengamuk. Kan? Ini ada pula teman-teman duk tanya macam-macam lah cerita. Tapi alhamdulillah lah ada yang hantar bagi dekat ini bagi bunga sekutu mawar merah untuk saya. Alhamdulillah. Cuma saya agak tertarik hari ini sebab sebenarnya saya nak berbicarakan tentang cubaan, menghina nama Melayu semua. Banyak cerita je macam ni nak sakit hati. Kan? Buat apa? Saya orang maki, saya buat tak tahu aja. Cuma saya nak bagi persedaran pada teman-teman. Ingat, saya ingat sajak yang ditulis oleh Osman Awang. Apa kata Osman Awang? Dia kata Melayu di tanah Melayu di Semenanjung luas maknanya. Itu makna Melayu. Dia kata Jawa itu Melayu. Bugis itu Melayu. Banjar juga disebut Melayu. Minangkabau memanglah Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu. Jakun dan Sakai asli Melayu. Arab dan Pakistani semua Melayu. Mamak Malbari diserap ke Melayu. Malah mualaf bertarik Melayu setelah disunat anunya. Begitulah bagaimana mereka boleh mengaku Melayu walaupun dia Malbari lah, mamak lah, mualaf apa semua. Murninya sikap orang Melayu. Jadi bagi saya saya memilih untuk apa-apa pun kita bersifat harmonis. Sebab itu saya katakan saya warga cinta damai. Saya beli peluang saudara untuk bercakap sepatah dua kata lagi. Saya nak cakap 2 patah kan? 2 patah pula, 2-3 patah, iaitu berkaitan isu yang panas tentang diri saya. Saya cuma nak bagi tahu memang perwatakan saya ni agak kasar. Mulut saya ni pun kadang-kadang agak selupa. Saya akui saya jahil, tetapi yang saya boleh akui diri saya tidak munafik. Okey. Saudara Muhammad macam mana? Masih lagi nak berperang dengan Sanusi ni? Bagi saya Sanusi ni pandangan saya dia kena tumpu betul-betul lah. Tumpu Kedah sepenuhnya, selesaikan pelbagai isu yang melanda negeri Kedah, termasuk isu air.
Yang sebelum ni sampai 4-5 hari tak ada air di Kedah. Ya. Jadi itulah kita minta Ya. dia jangan berpolitik, tumpu buat saja bantu rakyat. Okey, saya itulah luahan dua daripada sahabat kita daripada utara Semenanjung. Saya cuma mampu mengundang mereka untuk mendapat penjelasan. Kita jelas kenapa Muhammad mengamuk teruk dengan Sanusi sebab masalah Mung, Saudara Zamir pula menjelaskan keadaan sebenarnya. Cuma saya kecewa kalau kawan sama kawan, itulah keadaannya bila berlaku. Dan sekali lagi saya selalu berpesan kepada teman-teman dalam politik, trust nobody, suspect everybody. Jangan letakkan kepercayaan 100% pada semua orang dan kita harus meragui kejujuran mereka. Kita jumpa lagi. Saya Zamir, Saudara Muhammad. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam.